Amat pun tak ada guna juga, sebab harta dan anak pinak dah bawa bersama. Kalau kalah dah jadi tawanan, jadi tak ada guna dia lepas orang. Dengan harapan mereka berperang dan tidak lagi takut untuk menghadapi musuh. Sebab tu mereka akan bawa semua harta. Rumah pada bulan Safar, rumah mereka menjadi kosong. Sebab itulah bulan tu dinamakan bulan Safar. Okey, jadi dari sudut kemuliaan, mari Islam menganggap bulan yang mulia ni pun ada. Pemikiran tu, mungkin pemikiran ni kadang-kadang susah agak orang Melayu nak terima, sebab tak ada dalam culture kita mungkin zaman bulan yang mulia dengan bulan yang tak mulia. Mungkin kita kata bulan Ramadan bulan yang mulia. Sebenarnya lebih spesifik lagi sebenarnya. Bulan Ramadan bulan yang mulia. Bulan dari sudut bulan, satu bulan. Dari sudut gabungan 4 bulan haram. Masa yang mulia juga, macam kita kata hari yang mulia, hari Jumaat. Dia kata Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dalam konteks seminggu ialah hari Jumaat. Dari sudut malam yang paling mulia ialah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi hari Zulhijjah ni ialah dari konteks siang. Siang maknanya 10 hari yang mulia ialah 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah ni dianggap hari yang mulia. Jadi pemikiran hari dan masa yang mulia ni ada dalam Islam. Ini saya sempat ambil daripada beberapa karangan, tapi saya rasa saya tak sempat nak semua faham kot. Boleh ayat boleh gagah-gagah tu okey tu. Jadi saya tengok antara amalan-amalan ataupun perkara-perkara yang masih belum lagi terkenal dalam masyarakat kita secara meluas ialah membesarkan ataupun mengamalkan ataupun memuliakan hari-hari 10 Zulhijjah. Kalau bulan Ramadan tu terkenal dah kan, malam Lailatul Qadar terkenal. 10 Zulhijjah ni baru nak terkenal lah. Baru agak banyak juga disebut semenjak apa tu? Semenjak orang Malaysia ni terdedah dengan pelajaran ataupun kuliah-kuliah yang bersifat hadis. Dah banyak baca hadis-hadis Nabi, maka berjumpa banyak sebenarnya. Cuma dalam Al-Quran surah Al-Fajr tu kita baca wal fajri walayalin ashr kan? Dan demi waktu fajar dan demi malam-malam 10 malam. Di sini sebenarnya 10 malam ni menjadi perbincangan para ulama. Ada ulama kata malam Zulhijjah, ada kata malam 10 malam Ramadan. Pada saya pandangan yang lebih kuat ialah Ramadan di sini, sebab layalin ni maknanya malam. Yang mulia dalam bulan Ramadan ni, yang mulianya malam dia, lebih mulia daripada siang. Sementara Zulhijjah yang mulianya ialah siang berbanding malam. Siang dia tu lebih ni. Ini dikupas oleh seorang ulama bernama Ibnu Hajar. Itu yang lebih tepat lah. Dianggap salah satu daripada hari-hari yang mulia. Sebenarnya konsep hari mulia ni kadang-kadang susah kita nak terima, sebab hari itu sama. Dari sinilah ada satu perbincangan sedikit, iaitu disebabkan mulia dengan tidak mulianya hari dan masa ni satu benda yang abstrak. Abstrak.
Maknanya dari mana kita dapat tahu hari Jumaat tu lebih mulia daripada hari Sabtu? Dari mana kita dapat tahu? Sudah tentu bukan daripada kita sendiri. Sebab benda tu tak ada beza dari sudut. Kalau kita duduk congok je hari Jumaat tu sampai petang, tak ada apa juga tak. Kalau kita duduk relax hari Ahad, tak ada beza hari Ahad dengan hari Jumaat, sama je. Cuma hari Jumaat tu kita pergi sembahyang Jumaat sebab suruhan Allah Subhanahu Taala pada hari Jumaat. Tiba-tiba terdapatnya hadis yang mengatakan bahawa hari Jumaat tu hari yang mulia. Jadi kita pun anggap hari Jumaat tu hari yang mulia. Iaitu kita nak katanya ialah hari mulianya masa dan hari bulan ni suatu yang tauqifi, dia panggil dalam istilah syarak dipanggil tauqifi, iaitu perkara yang bukan diselidik oleh manusia tetapi diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya nak kata bulan Ramadan tu mulia. Macam mana nak kata dia tu mulia? Malam Lailatul Qadar tu baik. Malam Lailatul Qadar ni menyamai 1000 bulan satu malam. Siapa yang layak declare benda tu? Yang layaknya ialah Nabi diambil daripada Allah Subhanahu Taala. Oleh itu, perkara-perkara yang mulia ataupun tak mulia dari sudut masa ni mestilah bersandarkan kepada Al-Quran ataupun hadis. Maknanya kita tak boleh create sendiri. Kita tak boleh lah nak kata macam hari bila ada pemikiran macam tu, contohnya hari Selasa lebih baik daripada hari-hari lain. Jadi kita dari sudut metodnya ialah kita kena tanyalah orang tu apa hujah dia. Dan hujahnya mesti merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Sebab secara individu orang, manusia biasa, dia tak boleh dan dia tak ada kuasa ataupun tak ada authority untuk, maknanya daripada diri dia sendiri dia nak buat satu hari itu dinamakan hari yang mulia. Tak ada. Sebab tu kalau dari sudut dalam buku-buku ataupun kitab-kitab lama ni, dia ada menyebut, misalnya kata kalau nak berubat kena hari Selasa, kalau nak buat rumah kena hari Rabu. Pemikiran-pemikiran seperti ni dianggap tidak bertepatan lah dengan syarak. Sebab tidak ada hujah dari sudut hadis Nabi ataupun ayat Al-Quran. Setakat yang declare tu orang biasa selain daripada Nabi, dia tak boleh nak mencapai, tidak boleh jadikan hujah. Sebab kaedah kita ialah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang menerima wahyu dan menerima perkhabaran gaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Nabi saja yang ada hak untuk membawa cerita-cerita gaib ni. Bukannya manusia biasa, walaupun nama dia tu dari sudut istilah kita mungkin dalam ilmu tasawuf ke dalam tarikat ke telah mencapai darjat, letaklah berapa darjat pun, yang ni yang paling tinggi sekali ranking, dia tak boleh untuk mencapai darjat tersebut, iaitu darjat menerima perkhabaran gaib daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita dapat beza antara bila kita bercakap tentang hari yang mulia, bulan yang mulia, ni masa yang mulia, mana ia melibatkan perkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti berhujahkan Al-Quran dan Sunnah. Itu metod yang paling baik lah kalau kita nak guna metod. Sebab guru saya bagi tahu, guru saya ni dah mencapai darjat ni. Jadi akhirnya benda tu jadi bercelaru. Sebab guru tu pula siapa yang menilai dia? Dia sendiri yang declare. Maknanya dia yang declare, apa hujah dia? Dia tak. Lepas tu dia kata dia ni mencapai darjat wali lah apa semua. Jadi semua benda tu tidak tidak selamat lah. Akan membawa kepada ramai orang boleh mendakwa. Jadi kita bermula tadi, bagi yang lewat ni, kita bermula dengan perbincangan
dalam Islam ada hari-hari yang masa, sama ada hari, bulan ataupun masa yang dianggap lebih baik daripada hari-hari, bulan, masa yang lain. Maknanya sebab itu adanya konsep bulan yang mulia, hari yang mulia, masa yang mulia. Ada. Tetapi mestilah bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan bersandarkan kepada dakwaan. Apabila kita kata bulan Ramadan, bulan yang mulia, ada hujah dia, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, kan? Kemudian Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, kan? Khairun, lebih baik. Ada dia punya ni. Hari Jumaat Sayyidul Ayyam, ada hari yang penghulu segala hari. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahra wa minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dan di antaranya 4 yang haram. Tuhan sebut. Jadi bilangan bulan ni di sisi Allah ialah 12 bulan. Maknanya nak kata bulan-bulan yang diiktiraf. Tapi bulan Qamariyah pun 12, Syamsiyah pun 12. Cuma saya tak sempat nak belajar bulan-bulan yang jenis Cina mana ni macam mana. Dia 12 bulan juga ke, wallahualam. Tapi kalau bulan-bulan Arab yang bukan hijrah ni, macam bulan Syubat, bulan apa ni, juga 12. Dia istilah dia saja yang lain, tapi bulan tu tetap sama. Nama-nama bulan mengikut culture Arab, bukan yang hijrah ni, kan? Jadi setelah kita faham macam tu, kita pun sebut beberapa ni. Sebab apa kita nak fokus kepada 10 Zulhijjah? Sebab 10 Zulhijjah ni juga antara hari-hari yang disebut sebagai hari-hari yang mulia. Dan kita kata tadi, sekali lagi saya ulang, nak kata mulia tu bukan orang kata, tapi ada hujah-hujah daripada dalil syarak yang menunjukkan ianya special. Ayat antara kemuliaan lah ni tidak spesifik, tapi nak kata dia bagi hujah di sini, al-yauma akmaltu lakum dinakum ni, dia turun pada Hajjatul Wada', pada bulan Zulhijjah, haji terakhir Nabi pergi ke Mekah, haji wada'. Jadi ayat ni turun, dan ayat ni menurut turun menceritakan tentang kesempurnaan Islam. Tu dia punya antara isti'nas, kita katalah, antara sampingan lah. Dari sudut hadis pula, terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada satu hari pun amalan soleh lebih Allah suka daripada hari-hari 10. Maknanya dalam hadis riwayat, kalau tak silap saya, hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ada, iaitu Nabi SAW menyatakan bahawa tidak ada satu hari yang lebih mulia daripada hari-hari amalan soleh itu lebih Allah sukai kecuali dari 10 hari ini. Apa dia? 10 hari dari awal Zulhijjah. Maknanya kelebihan kita beramal pada 10 Zulhijjah ni menjadi tuntutan yang lebih. Kalau kita tengok macam tu, seolah-olahnya pula Islam ni sebab apa pula dia suruh buat kerja 10 hari je, sedangkan sebenarnya kita bercakap tentang perlunya kita berterusan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda,
amalan yang paling baik itu ialah yang berterusan walaupun sedikit. Macam apa dia punya kefahaman di situ? Apa bezanya? Ada hadis-hadis menekankan berbuat baik pada hari-hari tertentu, dan ada hadis yang menekankan berbuat baik ni mesti berterusan. Maka pada pandangan saya, jika dilihat dari sudut pendidikan, maka kita ada gerak kerja yang bersifat segera, dan ada yang bersifat jangka panjang, kan? Maknanya ada perkara-perkara yang kita titik beratkan tu dalam lingkungan masa tertentu, tetapi ada benda-benda yang kita fokus dia dalam bentuk berpanjangan. Kalau kita kata amalan-amalan dalam bulan Ramadan, kita disunatkan untuk sembahyang lebih. Sebab pendidikannya ialah kita melebihkan amalan-amalan tu pada waktu-waktu tertentu, dan pada waktu lain akan menyebabkan amalan tu boleh dijadikan secara berterusan walaupun lebih ringan. Macam kita kata, susahkah kita nak sembahyang sunat 2 rakaat sebelum tidur? Ataupun sunat witir ke tak? Sembahyang witir. Sembahyang witir ni sembahyang yang sangat dituntut, sehingga sebahagian ulama' menganggapnya wajib, sebahagian ulama' menganggapnya sunat. Tak ada ulama' kata makruh dengan haram, tak ada. Yang adanya sunat ataupun wajib. Maknanya sangat dituntut. Kita buat. Orang Melayu ni dia buat pada bulan Ramadan je. Sebab apa? Lepas dia sembahyang tarawih, dia pun sembahyang witir. Tapi kebiasaannya bukan bulan Ramadan kita tak buat. Jadi pelik lah. Sebab apa kita tak buat? Sebenarnya bulan Ramadan yang kita letih itu kita boleh sembahyang banyak. Bulan yang tak Ramadan ni kita ambil sikit pun kira sudah bagus dah. Jadi itu saya tengok hikmah daripada penekanan terhadap setengah-setengah bulan. Selain daripada bulan-bulan ni menjadi sebab musabab kepada manusia ni boleh mendapat ganjaran yang besar dengan amalan yang sama. Sebab Tuhan ni saja nak buka peluang dekat manusia. Macam kita kata supermarket buat potongan tak? 50%. Berapa? 3 hari. Satu Ahad, Isnin. Orang pun tanya, apa buat 3 hari Satu Ahad Isnin? Tak buat Selasa Rabu kami? Ikut aku, supermarket aku kan? Ataupun walaupun dari sudut marketing dia tahu dia bila dia buat sale pada hari cuti, maka dia boleh volume yang banyak, maknanya akhirnya dia juga yang untung. Itu manusia punya strategi. Tapi Tuhan dia buka untuk memberi pahala lebih, supaya ada hari-hari tertentu manusia buat kerja sikit sama dengan hari lain, tapi mendapat ganjaran yang besar. Dia saja nak bagi kat kita. Lalu dia pun buat. Bulan Ramadan baru saja berlalu, dia buat pula 10 Zulhijjah pula, 10 hari. Pada hari 10 Zulhijjah ni, maka semua amalan-amalan itu diberi galakan dan Allah lebih suka. Maknanya dia memberi ganjaran yang lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Ini kelebihan yang ditawarkan kepada kita lah. Saya tak nak masuk perbincangan apakah yang lebih mulia, sama ada 10 Zulhijjah atau 10 Ramadan. Sebab saya dah terangkan tadi, sebenarnya tidak bertentangan. Walaupun dalil ada menyatakan 10 Ramadan tu mulia, 10 Zulhijjah tu mulia, tapi dalil itu tidak bertentangan. Iaitu 10 Zulhijjah hari-hari yang mulia, 10 Ramadan malam-malam yang mulia. Itu Tuhan bagi belakang. Kemudian kita lihat saya nak sambung sikit lagi. Pada hari termasuk di dalam hari 10 Zulhijjah ni, maknanya kita ni berada pada berapa Zulhijjah lah ni? Saya pun tak ingat ni. Hari Ahad 10. Ni Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 10, 9, 8, 7. Hari ni 7 lah. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari ni 6. Kita ada 3 hari lagi lah. Sebab amalan-amalan yang baik
kita ada 3 hari ni, 3 hari kalau kita, salah satu amalan yang disunatkan ialah berpuasa pada 9 hari daripada Zulhijjah. Hari ke-10 tu kita dah beraya. Puasa hari raya tak jadi pula. Antara hari yang tak boleh dipuasakan ialah hari raya lah kan. Nanti lepas ni buat warak tak kena tempat pula lagi pula kita. Jadi digalakkan berpuasa. Jangan jadi macam saya, bangun pagi tadi kononnya nak puasa, tapi biasanya bangun pagi minum air teh. Jadi nampak air ada atas meja tu, kena 2-3 gelas, makan roti dengan jam. Lepas tu tengok-tengok kenyang sangat dah. Baru tengok teringat hari ni nak puasa sebenarnya. Tapi duduk tengah-tengah minum tu teringat akhirnya cukupkan segelas juga tu. Jadi ya. Walaupun selepas tu tak makan sampai pukul 2, tu rugi tu. Sampai pukul 2 petang tadi saya ada kelas, jadi saya tak, daripada pagi tadi lah, rugi juga ya, habis sehari. Sebenarnya boleh lagi masa tu kan, kalau kita dah, sebab kita niat malam kita nak puasa. Jadi puasa sunat ni cabaran dia macam tu lah. Hari ni malam nak puasa ni, esok nak puasa ni, bangun pagi makan. Sebab tu saya kata kalau Ramadan tu Tuhan buka, yang penting puasa sebulan, saya rasa saya tak cukup puasa sebulan. Sebab tengah hari jumpa member lagi ajak minum, jadi takkan tak boleh, hari ni sehari dia dah. Kita pun buka juga. Dah berapa kali dah kan. Akhirnya dalam setahun tu payah. Jadi itulah rahmatnya Allah. Dia buat bulan puasa tu, bulan Ramadan, semua orang wajib berpuasa. Jadi senanglah kita nak puasa. Kalau semayang lain. Semayang kalau Tuhan kata pukul 1 kena semayang, susah. Driver bas kena berhenti, apa kapal terbang kena turun, habis jeng dunia kan. Jadi dia pun buat masa tu terluang. Macam tu lebih memudahkan. Jadi nampaklah strategi Islam ni dia ke arah mempermudahkan pengamalan. Supaya apa? Kalau saya tengok dalam dari sudut strategi lah, antara strategi, tindakan strategi dengan tindakan taktikal. Tindakan strategi lebih bersifat jangka panjang. Dengan mudah tu orang akan mengamalkan Islam dari sudut jangka panjang. Kemenangannya ialah pengamalan berterusan jangka panjang. Kalau taktikal ni mungkin tindakan tu drastik tetapi cepat berakhir. Ma min yaumin aktsaru min an ya'tiqallahu fihi 'abidan minan nar min yaumi Arafah. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, dia kata, tidak ada satu hari yang Allah merdekakan, lepaskan manusia ni daripada api neraka lebih dari hari Arafah. Ma arada haula. Hari Arafah ni Allah, maknanya hari Arafah mana? Hari Arafah sekarang ke? Hari Arafah sekarang mungkin manusia tak masuk neraka lagi ya. Ataupun Allah beri pengampunan terhadap manusia pada hari Arafah. Pada hari Arafah ni Allah akan ampunkan, maknanya seolah-olah Allah melepaskan manusia tu dari api neraka, daripada pengampunan yang dia buat. Bila? Pada hari Arafah. Ayadullu ala annahum maghfurun lahum. Ini Ibnu Hajar mengatakan bahawa Ibnu Abdul Bar seorang ulama hadis, dia menerangkan kitab hadis Imam Malik, kitab Muwatta. Dia kata ini menunjukkan bahawa orang yang pada hari Arafah, manusia ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saum yaum Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Berpuasa pada hari Arafah, dalam hadis yang lain Nabi kata, hadis sahih, Nabi mengatakan Allah mengampunkan dosa setahun lepas dengan setahun akan datang. Tetapi
Mungkin kita fokus pada hari Arafah saja, sebenarnya bukan 10 hari ataupun 9 hari bulan Zulhijjah tu kesemuanya digalakkan untuk kita memperbanyakkan amal soleh. Jadi apa yang perlu kita buat? Sebab amal soleh ni banyak kan? Jadi dijelaskan juga oleh sebahagian ulama, dia cuba mempermudahkan kita. Dia pun terang bitaubah as-sadiqah an-nasuh, antaranya kita memperbanyakkan taubat. Nak perbanyakkan taubat ni macam mana? Tak perlu macam mana astaghfirullah ya kan. Taubat ni ada dua jenis. Satu taubat yang umum, macam astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan aku. Kalau ada orang tu nak sebut astaghfirullah tu payah sangat, sebab bahasa Arab. Tak payah, hukum Melayu juga sebut. Tidak semestinya dengan mengangkat tangan. Zikir astaghfirullah ni ialah zikir yang disebut tanpa mengangkat tangan. Zikir angkat tangan, doa angkat tangan ni selepas sembahyang. Selain daripada lepas sembahyang, tidak disuruh untuk angkat tangan. Kalau rajin sangat nak angkat-angkat tapi tak disuruh. Maknanya kita berdoa lepas sembahyang tu kita angkat tangan. Tapi masa biasa ni duduk depan komputer pun boleh lah setakat nak kata astaghfirullah lah. Itu doa istighfar yang umum. Istighfar ni maknanya minta ampun, umum, tak sebut apa-apa kesalahan. Satu lagi istighfar ialah mengingat kesalahan tu. Mana kita ada salah kat siapa dia. Kalau tuan-tuan ada salah dengan saya, minta maaf. Saya ada salah tak nak minta maaf tak? Tu salah juga tu, teknik tu. Ada kesalahan yang kita ingat, kita salah benda tu, maknanya kita sebut ataupun kita ingat benda tu, kita minta maaf dengan Allah. Itu lebih spesifik lah. Dan dosa-dosa besar tidak cukup dengan hanya istighfar yang umum. Maknanya dia ni buat dosa macam hantu lah, banyak dosa Allah besar-besar dia buat, lepas tu istighfar tu umum saja. Adalah lebih baik dia mengingati kesalahan-kesalahan dan dia minta ampun. Maknanya spesifik lah. Lepas tu di istighfar yang umum tu berlaku jugalah. Disebut di sini perkara baik yang juga dialu-alukan. Antara benda baik yang sangat dialukan, dia kata apa dia? Menghadiri majlis-majlis ilmu. Kadang-kadang kita rasa macam kuliah macam ni tak berapa banyak pahala tak. Mari dengar bercakap gini je. Tapi kalau panggil baca Yasin ke tahlil ke, mungkin ramai lagi mari. Sebab apa? Rasa dia lebih dapat pahala. Sebenarnya majlis ilmu tu sangat digalakkan lah. Sebab dengan ilmu tu kita boleh memandu hidup kita. Lepas pada ni, mungkin hari ni dapat sikit daripada saya, dapat sikit lah kan. Kemudian minggu depan tambah sikit lagi ilmu tu. Memang tak nampak sikit tu, sebab ilmu ni dia bukan macam duit dalam account bank, tambah nampak gitu kan. Dia tak nampak, dia abstrak. Mungkin hari ni sikit, minggu depan sikit. Tapi kalau setahun tu dikumpul sikit-sikit, dia mula nampak. Dia mula nampak dalam perlakuan kita, dalam perasaan kita, dalam pemikiran kita. Dia mula membuahkan hasil. Dia long term punya pelaburan, bukan short term. Masa saya belajar dulu, saya perasan, masa saya belajar, saya pergi sekolah seperti biasa. Tapi beberapa kumpulan ni, beberapa orang pelajar ni, dia tambah lagi. Balik je, dah lah kita sekolah agama masa dulu, balik pukul 2 petang. Balik pukul 2, orang lain boleh balik pukul 1, kami balik pukul 2, tambah dah sejam. Balik, baru nak tidur kat asrama, member kejut, suruh pergi belajar. Belajar tu sajalah, orang lain ramai tak pergi. Tapi member ni kejut, Rosli, jom. Kita ni bukan rajin sangat, tapi jealous member pergi. Kalau dia pergi, dia tahu aku tak tahu, jadi dia balik sembang, nanti aku nak sembang apa. Dia tak payah saya pergi juga kan. Kita pergi tu bukanlah faham sangat pun, dengar
campur dengan mengantuk, campur dengan letih apa kan. Sampailah maghrib belajar. Bulan pertama memang tak ada nampak beza. 4-5 orang yang pergi kayu basikal peluh sampai kan. Lepas tu balik jauh juga. Sekarang ni saya pergi balik tempat yang saya belajar tu, saya rasa tak sanggup. Betul ke aku boleh dulu kan? Terkejut saya. Daripada Kuala Terengganu ke Kuala Ibai kayu basikal, pukul 3 petang kayu basikal, panas, jauh kan. Saya pergi balik, betul ke aku sama dulu kayu basikal jauh ni. Baru saya tahu jauh rupanya. Dulu pukul 3 panas. Balik maghrib makan nasi, lepas maghrib pergi balik sampai pukul 10 malam. Kalau tak nak pergi, rugi. Sebab orang lain belajar, kita tak belajar, nanti dia sembang kita tak tahu. Saya berbekalkan jealous saja belajar. Jealous yang baik ni rupanya bermanfaat juga. Ya? Sebab bimbang takut orang lain lebih pada kita, jadi kita kena pergi juga. Jadi, tapi selepas 3 tahun 4 tahun, mulalah orang-orang yang pergi ni menjadi rujukan kepada orang yang tak pergi. Ni baca macam mana? Kan? Ni ulama ni kata apa? Ni kitab ni. Barulah nampak. Sebulan, 2 bulan, 5 bulan tak nampak lagi. Saya rasa ilmu memang tabiat dia long term. Kita tak nampak kesan je yang terdekat. Terutamanya kita belajar yang tak formal. Kalau belajar formal nampak juga nota kelik gini kan. Gimana pergi kelas ni? Ini mari belenggang je dengar. Nak lekat berapa hari belenggang. Tapi tak apalah, nak macam mana. Kekangan yang ada. Tapi kena sabarlah. Sabar. Cari cara nak improve. Macam mana nak improve. Mungkin saya, kalau tuan-tuan belajar-belajar ada cari cara nak improve macam mana, mungkin satu hari nanti saya buka macam ni, tak payah cerita lah. Tuan-tuan baca je. Ini dah meningkat ni. Ini jauh ni. Masa niaga boleh buka cawangan di Arab Saudi dah, tak payah cari orang lain lah. Yang dah ada pun cukup lah. Okay. Improve itu tidak mustahil lah. Seorang, bila saya cerita tentang semalam, saya berceramah kepada pelajar-pelajar baru masuk tempat saya mengajar tu, di College University tempat saya mengajar. Saya cerita macam mana teknik-teknik belajar kan, strategi-strategi belajar ni macam mana. Saya cerita lah salah satu strategi belajar ni, senang saja kata. Tengok YouTube banyak-banyak kan. Kita tengok TV tu belajar sekarang ni. Tengok salah satunya YouTube. Terutamanya kalau misal kata pelajaran kalau bahasa Inggeris, bahasa Arab, matematik. Tahu tak semua tajuk matematik ada dalam YouTube? Semua tajuk matematik. Nak belajar tajuk apa? Daripada yang payah-payah, senang-senang sampailah yang payah-payah. Khan Academy. Biasa dengar Khan Academy kan? Dalam Khan Academy tu ada semua tajuk, ada matematik dalam tu. Tak payah pergi. Kalau tahu kat guru tuition marah kat saya. Dia berasal daripada dia ajar anak saudara dia yang susah nak pandai matematik. Dia ajar anak saudara dia tak faham. Lalu dia pun rekod letak dalam YouTube. Akhirnya banyak. Lalu dia pun buat lah tu. Jadi kelebihan YouTube ni, ulang 10 kali pun dia tak marah. Dia lagi seronok. Sebab makin orang klik, makin dia seronok. Saya kalau orang suruh ulang 5 kali marah dah. Jadi YouTube ialah kaya dengan ilmu yang sebenarnya sampai satu tahap dunia sekarang ni kita tak pandai bahasa Jepun, kita kata tak. Ialah satu alasan je ada kat kita, iaitu saya tak nak pandai. Sebab apa ustaz tak pandai bahasa Jepun? Sebab saya tak nak pandai. Saya tak pandai. Sebab kalau saya nak, mesti pandai. Selepas saya berceramah tu, mari seorang
Anak murid yang saya ceramah tu, dia kata, betul Ustaz, saya boleh berbahasa Korea. Sebabnya saya tengok YouTube Korea, dia ada bahasa Korea. Saya boleh bahasa Korea. Pelajar ni, dia kata saya minat. Asal tengok filem Korea tak faham. Tengok handsome je pelakon Korea tak. Heroin pun boleh tahan. Dia pun belajar. Dia tengok YouTube, tengok. Pandai bahasa Korea. Sebenarnya alasan, satu-satunya alasan mengapa kita tak pandai sesuatu subjek sekarang ni ialah saya tak nak. Saya rasa itu je alasan yang paling kukuh. Tak ada lah. Sebab ulang. Saya tengok beberapa kali bahasa Sepanyol pun boleh dah. Kamu sieta lah apa semua kan. Kalau ulang-ulang lagi, mari sekali lagi boleh bahasa Sepanyol. Kan? Dengan cara yang sangat simple. Tengok YouTube. Nak belajar Quran ke, nak belajar apa, Masya Allah, kita berada pada sangat mudah lah. Okey, sebab itu kita kata tadi menuntut ilmu. Saya suka dengan pengarang ni sebab dia cuba mengenengahkan. Pertama, dia kata kita kena bertaubat. Yang kedua, menuntut ilmu. Dia tidak melihat daripada satu aspek lah. Kadang-kadang kita suruh orang berzikir, bertaubat, baca Quran, tapi dari aspek ilmu kita tak suruh. Jadi orang tu tidak balance dia punya antara pengetahuan dan amalan. Bagi saya menuntut ilmu tu sangat sangat penting lah. Sehingga kelebihan bulan ni juga, sehingga al-umratu ila al-umrah kafarah, antara amalan yang kita tahulah, mengerjakan umrah, kerja haji, sembahyang berjamaah, berzikir. Masa saya belajar dulu, saya buat list sebenarnya. Saya rasa sekarang ni pun masih relevan lagi lah. Kita macam saya tengok kat Malaysia Niaga ni pun ada juga kan, tulis kata-kata yang motivasi dekat tempat-tempat yang biasa dilalui ataupun dilihat oleh kita sendiri, akan mengingatkan kita tentang ada tahun ni nak pergi mana tahun ni? Apa dia? Cape Town. Ya, maknanya lalu je aku dekat lift tengok Cape Town tahun ni. Jadi kuat kerja sikit lah kan. Jadi sentiasa ingat misi, visi, ingat objektif. Tapi benda-benda agama ni pun kena buat macam tu juga sebenarnya. Yang individu ataupun mungkin kita letak benda-benda. Masa saya belajar, saya sangat mementingkan benda-benda macam ni. Saya letak dekat tidur saya perkara yang perlu dilakukan, sampai tahap bila dah ekstrim dan akhirnya menjadi satu budaya. Apa dia? Saya ambil kertas buku tulis, saya buat kotak-kotak kan, amalan. Lepas tu hari bulan. Masa tu tak ada lagi diary canggih macam sekarang ni, tak ada kan. Amalan, lepas tu hari bulan. Hari bulan tu lepas tu amalan ni kita senarai dah apa yang kita nak capai. Hari bulan, okey, baca Quran. Ada tak? Hari bulan tu tak ada baca Quran, memang fail lah hari tu kan. Maknanya satu. Lepas tu kita, sebelum kita tidur, kita tik dekat dengan tempat-tempat yang kita dah buat. Hari ni kita puasa, tik dah tu. Tengok bulan tu tak ada puasa, memang teruk ni. Tak ada tik pun bulan tu, kosong je. Itu antara, saya rasa, perkara yang boleh kita buat lah untuk individu. Sekarang ni bukan susah sangat, ada Excel boleh buat dalam bentuk yang lebih menarik kan. Lepas tu cuba seorang yang pandai buat Excel tu buat dan send kat member-member untuk kalau dia nak tik juga. Maknanya boleh pahala banyak lah orang yang suka buat tu, kerana menyediakan ruang untuk orang lain improve diri dia. Saya rasa itu satu ruang pahala jariah yang besar lah. Nak buat Excel ni saya pun tak pernah kerti.
Tapi saya buat Excel contohnya dalam financial planning kan. Memang ramai juga yang minat nak minta pula tu. Oh Ustaz, ambil simpan hari ni berapa dengan berapa interest ataupun keuntungan pada tahun ni, 15 tahun lagi berapa, dah buat automatik lah. Kalau tambah RM50 hari ni, apa akan jadi 10 tahun lagi, tambahlah kat mana pun boleh tahu. 10 tahun, 5 tahun dah semua ada. Untuk duit ramai orang minat, untuk pahala ni tak buat lagi. Tapi tak boleh nak kata lagi. Tapi saya rasa ramai orang minat juga. Kalau siapa yang ataupun berkemampuan, elok sangat cuba buat dulu sikit, buat tempat tik, send kat member, mereka boleh tik, kita dapat pahala. Akhirnya saya tak payah puasa Ustaz, sebab orang lain puasa banyak dah untuk saya. Dia buat jadual untuk orang puasa, dia tak puasa. Saya makan komisen je Ustaz. Orang tu juga orang gitu. Tapi itu sebahagian daripada amal jariah. Soal kita nak buat tak buat tu, itu kita dapat tambahan lagi. Saya nak menyatakan ialah amalan baik ni banyak. Dan masing-masing itu berdasarkan kemampuan masing-masing, bidang masing-masing kan? Tidak semestinya bidang komputer programmer tu tak ada peluang. Dia suggest di sini kita memperbanyakkan taubat, kita banyakkan menghadiri majlis-majlis ilmu, kita berpuasa sunat pada hari-hari Zulhijjah ni, kecuali pada hari raya haji kita tak boleh puasa, dan hari tasyrik. Lagi mengerjakan umrah tu bagi orang yang, saya tertarik juga di sini. Dia kata birrul walidain, itu memastikan kita menjadi anak yang patuh pada ibu bapa, antara amalan-amalan soleh lah. Mungkin kadang-kadang ni kita terbalik tak, hari raya tak sempat teringat ke mak ayah pula dah. Pada hari raya tu tempat untuk mencari pahala sebenarnya. Jadi lebih kepada suasana kegembiraan, lalu suasana kewajipan tu kurang kan? Jadi mudah-mudahan tidak termasuklah daripada orang-orang tu. Faka'na muqarraba budnah wa man raha hafiz. Ni hadis yang panjang. Berpuasa. Ada satu orang tanya saya tahun lepas lagi, apa hukumnya memotong kuku dan rambut pada 10 Zulhijjah? Sebab sekarang ni ramai, saya tengok dalam YouTube pun banyak juga ceramah-ceramah yang melarang. Maknanya ada hadis sahih yang melarang daripada memotong kuku dan rambut pada hari 10 Zulhijjah. Sebenarnya bagi masyarakat Melayu mungkin amat pelik lah benda ni, sebab tak ada dalam culture kita. Sebab apa kena-mengena tak boleh potong bukan potong rumput potong rambut dan kuku. Bukan rambut ni saja, semua rambut lah. Tak boleh potong rambut dan kuku kalau nak mengerjakan nak korban. Sebenarnya gini, benda tu ada logiknya juga. Logiknya ialah orang yang mengerjakan haji ni kan, dia dilarang daripada berbuat benda-benda tu. Jadi bila orang tu nak buat korban, dia telah mempunyai salah satu, maknanya jiwa dan perasaan dia tu seolah-olah berada dalam situasi orang nak buat haji tu. Maknanya dia telah menyertai. Jadi dia haji ni apa dia? Haji ni ibadat yang pelik sikit. Dia bukan zikir saja, semayang saja. Rambut pun tak boleh potong. Maknanya dia dalam Islam ni pun ada sedikit unsur apa tu? Unsur meninggalkan keduniaan yang agak ekstrim. Tapi sikit dalam Islam. Maknanya dalam haji tu saja ada.
Dalam bulan Ramadan tak ada, tak boleh potong kuku lah. Makruh potong kuku pada bulan Ramadan, tak ada. Ataupun potong kuku batal puasa, tak ada. Tapi dalam haji ada sikit. Tapi dalam agama Hindu orang ni melebih-lebih. Dalam Islam ada sikit ya. Iaitu meninggalkan, misal kata tak boleh pakai wangi-wangian masa buat haji. Tak boleh potong kuku, tak boleh bunuh binatang. Sebab apa tu? Unsur meninggalkan keduniaan tu agak ekstrim sikit ya. Ada unsur tu dalam Islam. Tetapi kadarnya sangat sedikit dan sebentar. Tetapi hukum bagi orang yang memotong kuku dan rambut pada 10 Zulhijjah, bagi orang yang nak berkorban ni, menjadi perbincangan ulama. Sebab apa? Sebab ada dua hadis yang bertentangan. Kalau ulama tu kata haram, ada setengah ulama yang popular sekarang ni, yang baru nak popular di Malaysia ni, ialah haram. Sebab apa? Sebab hadis ni hadis sahih. Kalau tak silap saya dalam Sahih Muslim hadis ni. Jadi orang jumpa hadis ni, terus ramai orang buat conclusion, Nabi larang, maka tak boleh. Dia macam. Jadi mazhab yang mengatakan tak boleh ni sangat senang berkembang. Sebab dia agak mudah analisis dia. Ada hadis kata tak boleh, terus tak boleh. Jadi memang ada mazhab macam ni. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dalam mazhab Syafi'i khususnya, mereka tidak menganggap haram. Jarang nak jumpa Imam Syafi'i ni lembut ni. Tapi kali ni dia kata tak haram pula. Sebab apa? Sebab larangan, bila Nabi melarang sesuatu, para ulama dia analisis dulu. Dia tak terus main larang dia. Haram, jangan, terus, bukan. Darjat larangan ni ada 3. Bila ayat Quran ataupun hadis melarang ataupun menyuruh, dia masing-masing ada 3. Kalau menyuruh tu, andaian dia 3. Wajib, sunat, harus. Kalau Tuhan suruh. Kalau Tuhan ataupun Nabi larang, ada 3 kemungkinan. Haram, makruh, harus. Ada juga larang tapi harus. Jadi para ulama dia mengkaji tahap larangan tu. Tahap ni tahap larang yang tegas ke, larang yang nak menunjukkan kepada makruh saja, ataupun larang tapi kalau nak buat juga tak apa. Di mana tahap larangan tu? Masing-masing analisis ada 3 mazhab. Satu mazhab mengatakan haram, satu mazhab mengatakan makruh, satu mazhab mengatakan harus. Yang sepatutnya diamalkan oleh masyarakat kita selama ni ialah harus atau makruh sahaja. Cuma akhir-akhir ni masuknya pandangan baru, iaitu haram. Jadi jangan terkejutlah. Bagi saya nak amalkan yang dah biasa guna je. Harus, tak ada masalah apa. Sebab apa? Sebab ada hadis lain, hadis sahih, iaitu Aisyah mengatakan bahawa pada satu hari Nabi telah menyembelih untuk kami binatang sembelihan, dan Nabi tidak mengharamkan apa-apa pun terhadap dirinya. Maknanya dia nak menafikan pandangan tu balik. Sebab apa berlakunya dua pandangan ni? Sebab hadis tu bertentangan. Tapi nak ulah hadis ni mengapa bertentangan, saya tak nak masuk terlalu mendalam. Saya nak katanya ada 3 pendekatan situ. Jadi hukum tu bukan hukum yang terlalu dasar. Pandangan yang telah diamalkan selama ni ialah pandangan yang tidak mengharamkan. Polemik pun bukanlah melibatkan dasar Islam. Saya suka dan melihat bahawa pandangan yang harus ataupun makruh sahaja itu yang lebih baik dan lebih tepat lah. Yang mengharam tu saya rasa kurang tepat. Tapi kalau tuan-tuan nak mengamalkan pandangan tu, saya tak boleh kata apa juga.
Saya ni memberitahu saja. Orang tak nak ikut tak ada masalah. Saya nak ikut ustaz lah kampung saya, dia tu kata haram, ikut lah dia, tak ada masalah. Saya tak marah. Jadi itu antara isu-isu lah. Yang penting sebenarnya kita memperbanyakkan amalan baik. Dan amalan yang seterusnya bukan fokus kepada tak boleh potong kuku, potong rambut tu sebenarnya. Seterusnya ialah bersedekah, antara amalan yang ditekankan juga. Maknanya lebih ada benda yang kita boleh, kita target lah. Dah hari ni 10 terakhir ni bagus ni kalau kita bersedekah lah. Kita pun cubalah buat sesuatu. Sedekah ni bukan maknanya pergi cari rumah anak yatim bagi seberah guni baru nama sedekah. Bukan. Sedekah tu bermula antara orang yang terdekat dengan kita, antara jiran kita. Masak lebih bagi kat jiran kalau sesuai. Kalau taman kita tu orang yang jenis elit sangat sampai masakan ni air bagi, kalau bagi yang tu mungkin lebih kreatif ke, mungkin tak perlu bagi makanan, mungkin ajak mari makan rumah, atau ajak makan, ataupun bukan makanan, atau bukan orang tu orang lain. Maknanya kreatif lah benda tu. Tapi yang pentingnya ialah kita cuba untuk, salah satu bendanya ialah ada unsur kita belanja ataupun menderma pada 10 Zulhijjah, lebihkan pada hari-hari yang lain, kerana pahalanya lebih digandakan pada Allah. Lebih suka kita buat pada hari itu. Inna hadzal yaum man malaka fihi sam'u wa basaru wa lisanuhu ghufira lahu. Salah satu tuntutan lagi ialah menjaga daripada melakukan benda haram lebih daripada hari-hari yang lain. Sesiapa yang dapat mengawal pendengaran mata dan lidahnya pada hari ini, maka pada hari Arafah, maka ia diampunkan oleh Allah. Buat kerja biasa dah, tapi diampunkan benda-benda lain lagi. Okey, itu saja yang saya rasa dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin saya buka sikit untuk kita ni lebih lama dah ni sebenarnya, tapi sebab kita masuk pun lewat tadi, saya qadha sikit. Boleh tak? Ada apa-apa pertanyaan sikit yang mana saya tahu boleh saya jawab. Kalau yang tak tahu tu kita tanya orang lain lah pula. Ada soalan tak? Tak ada eh? Silakan. Ya. Ya, itu antara bid'ah yang doa ni sebenarnya gini. Doa ni ada dua jenis. Satu doa maksur. Maknanya doa tu ada dalam Quran ataupun ada dalam hadis Nabi. Itu doa yang biasa, dia ada sifat-sifat dia, doa-doa maksur ni, menyebabkan dia berada pada kedudukan yang paling baik. Sebab apa? Sebab doa orang reka ni biasa melalu. Doa Al-Quran dengan hadis ni dia fokus. Contohnya, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah di dunia kepadaku, di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Lepas tu semua masuk tu. Maknanya kita minta dalam bentuk yang pendek tetapi mencakupi semua. Tapi doa orang reka ni, satu kelemahan dia ialah dia melalu. Ya Allah, selamatkanlah aku dari menjadi makanan ulat di dalam kubur, daripada ditelan oleh bumi, dihimpit oleh ni, daripada benda nak minta ni jangan kena azab je, tapi dia punya kan? Tidak haram. Doa sendiri ni tidak haram. Tetapi kalau dilihat dari sudut
ciri-ciri itu menyebabkan doa Quran dengan hadis ni berada pada tahap yang lebih baik. Dia sebab apa? Pendek, padat dan seimbang. Sebab kadang-kadang kalau doa sendiri ni tak, ya Allah, tambahlah gaji, naiklah pangkat, anak lulu periksa. Hak dunia lah kau minta, hak akhirat akhirnya nak ngantuk mata dah barulah masuk syurga lah. Kalau tu pun kalau kau nak. Kadang-kadang kita manusia ni minta dengan Allah tapi dunia saja. Tuhan tak suka gitu. Tuhan suruh dunia dan akhirat. Jadi menyebabkan doa Quran dan hadis tu menjadi doa yang paling baik lah. Tapi doa sendiri itu tidak haram. Lepas tu ada satu fenomena lagi pula. Doa sendiri itu dikarang dan diletak dalam buku. Menjadi panduan orang. Mari orang zaman lepas ni dia ingatkan doa sendiri itu bagus. Sebab apa? Sebab dia tak erti langsung. Ni mari dari Quran ke hadis ni, yang penting ada doa bahasa Arab pula. Dia pun hafal. Berjela-jela tak faham apa dan bukan daripada Quran dan sunnah. Kesianlah kawan tu. Saya tengok macam contohnya doa lepas sembahyang witir, pergi masjid mana sama aja. Sebab imam tu bukan erti bahasa Arab sangat. Doa witir, doa sembahyang tarawih mana? Dia pun hafal baca doa. Kadang-kadang hafal dengan buku macam tu saja. Tak salah, tidak berdosa. Tetapi doa yang sebaiknya tu ialah daripada itu yang paling baik lah. Tapi dah tak erti. Masyarakat kita ni masyarakat yang tahap kefahaman dia tu sangat rendah. Berdoa pun tak erti. Padahal doa tu doa je lah kan. Apa sebutlah apa awak nak. Tak erti juga. Ada, saya mengakui ada orang ni, bila saya kata macam tu, tak Ustaz, saya tak erti apa saya pernah minta. Oh ni adhaful iman ni kira iman yang paling rendah ni. Tak erti apa yang dia nak. Dari sudut logiknya tak logik lah, manusia tak tahu apa yang dia nak. Lalu dia pun pergi kepada tulisan-tulisan doa yang panjang-panjang tu. Tak salah bagi saya. Tapi bila dia menganggap doa ni mesti baca pada ni, dia memestikan, itu salah satu daripada perbuatan-perbuatan yang merumitkan, yang tidak disuruh. Itu yang dinamakan bid'ah. Bila dia menganggap benda ni kena macam ni. Macam lepas sembahyang tarawih, ustaz kena baca doa ni. Kalau ustaz tak baca doa ni, saya pecat ustaz. Tak boleh jadi imam tarawih misalnya. Ada macam tu lah. Keta'asuban yang terhadap benda yang tidak difahami. Dia tak tahu benda tu mari mana, tapi dia itu. Doa tahlil pun orang karang juga. Tak ada doa dia gabung ni sikit gini sikit. Dia buat sikit sendiri, dia pun tambah. Doa tahlil. Itu satu macam yang agak buruk sikitnya bila dia letak nama-nama nak tahlil tu siapa dia kan. Lepas tu dia pun sebut orang yang rupa-rupanya orang yang dia sebut tu ada bawa makanan hari tu. Saya tanya masjid, boleh tak? Saya tak bawa makanan tapi nama saya nak setiap hari masuk. Tak bagi dia. Jadi bisnes pula itu, bisnes doa. Maknanya siapa yang bawa makanan, aku doa. Siapa tak bawa, mampu. Jadi sebenarnya itu pengamalan yang berlaku secara tidak sengaja dalam masyarakat, disebabkan masyarakat kita dulu masyarakat yang terlalu buta huruf, pengamalan cara kampung. Tak payahlah kita nak teruskan benda-benda gitu. Tapi tidaklah kita terlalu tolak dia. Disebabkan kematangan masyarakat kita ialah tahap itu. Saya tak menolak secara keras. Tapi saya kesannya orang tu belajar tinggi-tinggi, akhirnya nak jaga benda tu. Jadi sedihlah kita. Benda tu bukanlah arahan, tapi dia berlaku secara spontan dalam masyarakat disebabkan kematangan masyarakat kita zaman dulu. Approach orang nak sebarkan Islam, masyarakat kita petani apa semua tu, dia tak faham apa sangat. Ada makanan seronok, nak suruh bawa makanan, letak nama dia dalam doa. Dia strategi buat imam lah kan. Jadi akhirnya bawa macam tu. Bukanlah suatu yang tuntutan agama benda tu. Kita keluar daripada Nusantara, tak ada benda tu. Pergi negara Arab apa semua, kita tak jumpa. Itu approach saja, approach dakwah sajalah.
yang akhirnya menjadi adat. Ya. Boleh ya? Orang kata bid'ah apa semua tu, mungkin dia tengok dalam, memang benda tu bid'ah lah, tapi adakah yang mencapai tahap haram yang ditegur tak boleh hadir majlis itu? Saya tidak beranggapan demikian. Orang Saudi tak buat benda tu, dan tak mungkin benda tu ada dalam masyarakat dia, sebab kematangan masyarakat mereka tinggi. Setakat nak doa ni orang Arab, setakat setengah jam tu tak payah tengok kertas apa, bahasa dia. Selawat yang terbaik yang kita semayang dalam tahiyat akhir itulah kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Tuhan buat dah. Hak yang paling baik tu mudah. Tuhan tak buat hak paling baik yang berjela-jela. Sebab Tuhan sengaja nak suruh bagi pahala lebih kat kita. Islam tidak memfokuskan benda payah tu baik. Dalam nas mana-mana ataupun hadis ataupun yang amalan selawat ni kalau dicapai sampai 1000 dapat ini. Tak ada. Yang adanya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudah aja. Amalan selawat tu ialah man shalla alayya marrah sallallahu alaihi bi asyara. Sebenarnya istilah selawat tu ada banyak makna. Siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Allah selawat apa lagi kat kita? Selawat tu kan ya Allah. Kalau diorang kata ya Allah pula, dia dah. Nampak tak? Selawat tu ya Allah, Allahumma salli, ya Allah selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad. Itu selawat maknanya. Selawat ni maknanya ya Allah tinggikan ataupun ampunkan, tinggikan, tu makna dia, darjat Nabi Muhammad. Nabi kata siapa yang selawat ke atasku sekali, Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. Siapa selawat ke atasku, minta doa kepada aku, Allah minta doa pada dia. Allah tak minta doa dah, Allah akan menaikkan darjatnya. Maknanya gitu. Allah beri pahala dia 10 kali. Maknanya 10, lebih banyak daripada apa yang dia buat. Maksud kiasan dia macam tu. Jadi tidak ada macam kalau ni dapat berapa tu, tak ada lah. Yang umum macam tu ada. Kita digalakkan berselawat ni sebenarnya anytime. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Dia menjadi satu amalan biasa. Ya. Bukan tunggu buat kenduri dulu, orang bangun dirilah ke Allahumma salli ala sallallahu ala Muhammad. Kita hari Maulidur Rasul ke kita selawat keliling kampung, hari lain tak relax, tak ada. Itu masyarakat kita ni perlukan bimbingan lagi, sebab masyarakat kita masih dalam sangat apa orang panggil, sangat kerdil lagi dalam amalan agama ni. Perlukan bimbingan lagi. Approach yang berbagai tu kadang-kadang mengelirukan, kadang-kadang bagus. Tu sama-sama baiki lah. Satu lagi, bila kita sebut Rasulullah, kita pun disunatkan sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dengar orang sebut Nabi Muhammad, kita automatik sallallahu alaihi wasallam. Automatik, walaupun 10 kali, walaupun 20 kali. Dalam majlis ceramah, orang tu kata Rasulullah, kita pun kata sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan macam tu. Zikir tu dapat pahala zikir. Walaupun banyak mana disebut, kita disunatkan sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang tu tak kata sallallahu alaihi wasallam, kita disunatkan kata sallallahu alaihi wasallam. Sebut je nama. Macam kalau kita kata sebut arwah mak saya, Allah yarhamu. Kita disunatkan tu. Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Jangan pula nanti buat kenduri barulah ya Allah ampunkan mak aku. Hari biasa pun bila kita ingat kat dia, kita doa kat dia terus dalam perkataan. Tapi benda ni melibatkan culture, dia susah nak adapt lah. Benda tu payah nak masuk dalam culture kita. Sebab tu orang Arab lebih dari sudut orang Melayu dalam bab-bab ni lah. Sebab benda tu dah budaya kan. Nak mengubah budaya bukan mudah kan. Jadi saya setakat tu. Ya.
dalil ke tu hadis? Setakat ni saya tak jumpa lagi. Wallahu alam lah. Tak bermakna tak ada kan. Tapi dari sudut logiknya macam kurang logik lah sikit, sebab setiap amalan tu ada waktu dia. Kalau jenazah tu ada, kita bersama dengan jenazah tu, amalan yang paling baik ialah kita pergi hantar dia kat kubur. Untuk orang lelaki lah kebiasaannya. Dia orang perempuan ni, ada setengah ulama kata dia boleh pergi, ada setengah ulama kata dia tak boleh pergi. Sebenarnya saya tengok benda ni culture. Sebab orang Arab ni dia emosional. Kalau dia pergi masa ada jenazah, tak jadi kerja, duduk pegang dia je, nangis. Orang Melayu dia tak nangis macam tu. Orang Melayu dia nangis relax, keluar air mata je. Macam orang Arab pergi di Malaysia, pergi tengok, kita ni lewat lah ni, pergi berborak-borak dengan tuan rumah ada kematian, tanya siapa yang mati. Anak saya. Orang Arab terkejut. Anak awak boleh cakap dengan saya? Boleh. Nangis je. Orang Arab tak, kalau anak dia mati dia duduk golek mana gong. Dia terlalu. Jadi bila saya faham situasi tu, saya baca hadis tu, saya faham ini culture. Nabi larang orang perempuan pergi kubur tu sebab mereka terlalu emosi. Orang Melayu tak. Orang Melayu dia tak sampai macam tu. Kalau situasi tu tidak wujud, mana dari sudut ni lah. Mungkin ada lah, tapi saya rasa aurat tu mungkin boleh jadi juga lah. Tapi kalau aurat tutup apa semua macam mana kan? Jadi saya rasa itu sebab utama lah. Ya, saya rasa setakat tu saja. Saya minta maaf kerana lebih masa sikit hari ni. Itu pun dah azan lah. Teruk tu hari ni lambat. Jadi saya tak apa, waktu kerja kan. Saya faham lah. Jadi mudah-mudahan kita boleh teruskan dalam perjumpaan yang akan datang. Kita raya secukupnya. Selamat Hari Raya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.